Sidang Dewan Negara dimaklumkan para guru yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 perlu mematuhi perkeliling perkhidmatan dan mendapatkan vaksin sebelum 1 November ini. Sementara itu, lebih setengah juta penduduk luar bandar mendapatkan vaksin melalui program MOVAC. Untuk perinciannya bersama-sama wartawan Nur Farhana Azwani Ismail di lobi Parlimen. Farhana. Ya, Fabian, Dewan hari ini dimaklumkan guru-guru yang belum mendapatkan vaksin lengkap COVID-19 perlu mematuhi perkeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2021 mengenai dasar pelaksanaan imunisasi COVID-19 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin berkata, kesemua mereka perlu mendapatkan vaksin lengkap sebelum 1 November ini. Para guru ini memang kita telah arahkan minta mereka mengambil vaksin secara keseluruhannya dan mengikut perkeliling yang telah pun dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Tan Sri Pertua, di mana telah dikeluarkan melalui siaran media pada 30 September 2021 berhubung penetapan syarat vaksinasi lengkap kepada pegawai perkhidmatan awam. Inilah termasuk juga guru-guru. Jadi adalah arahan yang cukup jelas kepada mereka. Jadi mereka kena taat dan harus mengikuti arahan ini. Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan termasuk guru yang gagal melengkapkan imunisasi COVID-19 boleh dikenakan tindakan tata tertib atau ditamatkan perkhidmatan apabila dasar baharu berhubung imunisasi melibatkan pejabat awam dilaksanakan mulai 1 November ini. Beliau menjawab pertanyaan Senator Khairil Nizam Khairuddin. Sementara itu, seramai 557,669 individu menerima suntikan vaksin menerusi program mobilisasi vaksin komuniti ataupun MOVAC di seluruh negara setakat 15 Oktober lalu. Menurut Timbalan Menteri Perpaduan Negara Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, program itu melibatkan individu di kawasan pinggir bandar, kampung, ladang, estet dan juga perkampungan orang asli. Jelasnya melalui program MOVAC, Kementerian Perpaduan Negara turut menjalin kerjasama dengan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Ladang. Dengan menyasarkan masyarakat India yang berada di ladang dan estet yang tercicir daripada menerima vaksin. Melalui kerjasama ini juga, Kementerian mensasarkan hampir 5,000 masyarakat India untuk menerima vaksin di bawah MOVAC. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Kesavadas Achiutan Nair. Program MOVAC melibatkan penggunaan 25 buah bas yang telah diubah suai untuk dijadikan pusat pemberian vaksin bergerak mengikut spesifikasi yang diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, Dewan turut dimaklumkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi mengesan sindiket atau penjualan rokok seludup secara dalam talian. Jelas Timbalan Menteri Keuangan 2 Yamani Hafiz Musa, sindiket berkenaan amat sukar untuk dikesan pihak berkuasa berbanding penyeludupan secara fizikal. Dan tindakan bagi membenteras aktiviti penjualan rokok tidak sah dalam talian membabitkan premis maya adalah sukar dikawal berbanding pengesanan kes penyimpanan barangan yang tidak sah di premis fizikal. Sehubungan itu, JKDM sekarang ini juga sentiasa menjalinkan kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menangani penyeludupan menggunakan pelbagai cara platform dalam talian. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020, JKDM telah merampas rokok seludup bernilai 74.97 juta ringgit melibatkan 2,104 kes. Juga berkaitan cukai sebanyak 661.9 juta ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Senator Muhammad Apandi Muhammad. Dewan juga dimaklumkan walaupun berhadapan cabaran COVID-19, momentum hubungan Malaysia dengan rakan strategik seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU terus meningkat. Jelas Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamaruddin Jaafar, nilai perdagangan dua hala juga lebih kukuh jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu.
terdapat peningkatan 27.1% kepada ringgit Malaysia 121.01 bilion dan 26.66% kepada ringgit Malaysia 79.94 bilion masing-masing bagi tempoh Januari hingga Julai tahun 2021 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020. Selaras dengan pengumuman rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini, tumpuan akan diberikan kepada industri strategik dan berimpak tinggi termasuk pelancongan elektrik dan elektronik dengan EZE, perkhidmatan global, aeroangkasa, industri kreatif, industri halal, industri biojisim serta aktiviti pertanian pintar. Tambah beliau, Amerika Syarikat dan juga EU masih kekal sebagai rakan perdagangan penting bagi negara selepas China dan Singapura. Nilai dagang dua hala pada tahun 2019 di antara Amerika Syarikat dan Malaysia ialah 165.22 bilion ringgit, manakala dengan EU 159.35 bilion ringgit. Datuk Kamarudin menjawab pertanyaan Senator Datuk Zaidi Suhaili. Pembangunan Sumber Manusia Berhad PSMB merekodkan seramai 85,527 pelatih yang mengikuti skim-skim melibatkan penempatan pekerjaan dan pekerjaan kendiri. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim, daripada jumlah itu 67,255 pelatih telah diluluskan bagi mengikuti skim tersebut. Jelasnya PSMB juga memiliki Pusat Penempatan Pembangunan Sumber Manusia HPC yang berperanan sebagai platform pemadanan pekerja dengan peluang pekerjaan industri perkhidmatan, pembuatan serta lain-lain industri. Berdasarkan statistik terkini, sebanyak 35,820 peluang pekerjaan tersedia melalui Sumber Manusia Pembangunan Sumber Manusia Berhad ataupun HRD Corp. Dan lebih 4,000 pekerja berjaya ditempatkan melalui inisiatif ini sejak pelancarannya iaitu April 2021 ataupun bulan 4 2021 pada 5 bulan yang lalu. Manakala bagi Janapreneur ni adalah penghubung antara penjual dan pembeli. Diletakkan program Janapreneur masa nak melaksanakan program ini. Jadi maknanya Janapreneur ini pula merupakan platform iklan dan talian yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam mempromosikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual akan dilancarkan dalam masa terdekat. Beliau menjawab pertanyaan Senator Khairil Nizam Khairuddin. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti rehat sehingga pukul 2.30 petang nanti dan akan sambung semula sesi penggulungan RM ke-12 oleh kementerian-kementerian terlibat. Sekian dari Parlimen, kembali bersama Fabian.